Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan sesi kuliah Maghrib pada malam ini menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan tajuk menggugurkan kandungan. Baik, buka surat 374. Menggugurkan kandungan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, menggugurkan kandungan. Jika Islam membenarkan seorang Muslim untuk mencegah kehamilan pada keadaan-keadaan darurah yang mewajibkannya, maka Islam sebaliknya tidak membenarkan seseorang itu melakukan sesuatu jenayah terhadap kehamilan itu sesudah ianya terbentuk berupa manusia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita dah baca sebelum daripada ini pengharusan untuk kita tahdidun nasal, mencarankan keturunan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dengan sebab-sebab tertentu, dengan keuzuran syar'i, maka dibenarkan. Tetapi apabila bayi sudah dikandung berumur 120 hari ke atas, sesudah ianya terbentuk berupa manusia itu 120 hari ke atas, waktu itu bayi ataupun janin itu sudah ditiupkan roh. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan roh pada janin yang berumur 120 hari. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepada dia malaikat bikatbi, untuk menulis, bikatbi ajali, untuk menulis ajalnya, menulis ajalnya sampai bila dia akan mati, akan ditulis waktu itu. Wa katbi rizkih, dan menulis rezeki dia berapa banyak, berapa bilion dia akan dapat sepanjang hidup dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, wa syaqiyun am sa'idun, dan ditulis juga dia orang jenis bahagia masuk syurga ataupun dia orang celaka masuk neraka. Waktu tu tulis. Sebab tu bila baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, minta yang pertama panjang umur, hak tulis hak pertama umur. Yang kedua minta murah rezeki, hak tulis rezeki. Yang kedua minta selamat akidah kita. Nah, mudah-mudahan jadi orang bahagia masuk syurga, bukan masuk neraka. Bila baca Yasin 3 kali? Nisfu
Sya'ban. Siapa yang datang malam tu? Ahmad nisfu. Hak tak pernah datang lah. Ada datang semua tak ada masalah. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Tiba-tiba malam nisfu Sya'ban nampak engkau. Baca Yasin 3 kali cukup memadai untuk setahun diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa dia setahun. Tahun depan datang pula malam nisfu. Maka itulah Ahmad nisfu. Nah, 1 minggu lagi tak lama dah nak puasa lah. Minggu depan kita tak ada kuliah lah. Minggu depan tu nak tarawih. Rabu malam Khamis tu nak tarawih. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Datang pula siapa je nasi? Muhammad Ramadan. Sebab apa panggil Muhammad Ramadan pula? Ramadan ada masjid. Nah, Ramadan ada masjid. Habis Ramadan hilang. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas tu jadi apa nak jadi? Lebay. Ya nasi, lebay Jumaat. Seminggu sekali pergi masjid hari Jumaat, lebay Jumaat. Ada yang setahun 2 kali sahaja datang masjid. Siapa mereka Cik Nasir? Hak 2 kali setahun. Syekhu Syawal, Syekhu Adha. Macam tu lah manusia. Dan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Tak apa, ni kita menggugurkan anak. Tak boleh, diharamkan. Apabila janin sudah terbentuk jadi manusia dan ditiupkan roh, hukum dia tak boleh, haram. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, para ulama fiqh telah bersepakat mengatakan bahawa menggugurkan anak sesudah ditiupkan roh 120 hari ke atas. Padanya pada menggugurkan anak itu ataupun janin yang berumur 120 hari 4 bulan adalah haram. Sepakat tu haram hukumnya dan dianggap suatu kesalahan yang berat. Kesalahan bunuh berat. Dalam Islam bunuh hukum dia qisas. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu al-qisas. Qisas ialah bunuh balas dalam bab pembunuhan. Siapa membunuh maka dia akan dibalas dengan bunuh juga. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kena terima walaupun dia dihukum dibunuh balas, tapi dia adalah milik hak manusia. Qisas hak manusia. Jika waris memaafkan, maka dia boleh lepas daripada qisas. Dan waris boleh menuntut dia. Nah, dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu kesalahan berat. Dikira bunuh sebab 120 hari dah ada nyawa. Bila digugurkan nyawa itu, maka dikira kesalahan berat, membunuh satu nyawa. Seorang Muslim tidak dibenarkan melakukan perbuatan sedemikian kerana dia dianggap melakukan jenayah ke atas nyawa yang hidup yang sudah sempurna kejadiannya dan sesudah jelas kehidupannya. Mereka menambah lagi, ulama ni, mereka ni ulama menambah lagi, oleh kerana itulah mereka mewajibkan membayar diat apabila anak yang digugurkan keluar dalam keadaan masih hidup. Anak yang digugurkan 120 hari ke atas, kalau masa digugurkan itu dia masih bergerak dan dia masih hidup, kena bayar diat. Yang menggugurkan itu kena bayar diat sebab dia telah membunuh satu nyawa. Dia keluar terhidup lagi, lepas tu mati. Dia berapa banyak Cik Nasir? Dia berapa banyak nilai? Dia kira dulu sebut lah macam cakotia banyak lah. Terlupa lah. 100 ekor unta dia.
Nilai hari ini di Saudi dia 400,000 rupiah. Rial. Dia sebut rupiah. 400,000 rial. Kita 500,000 lebih kurang. Setengah juta lah dia. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dia itu dikenalkan kalau di Saudi yang bunuh hak tanpa niat. Langgar bawa kereta, langgar mati dia. Dan kita di Malaysia pun kenal. Cuma tidak ada undang-undang itu. Tidak ada kuat kuasa, tapi kita dah langgar orang mati, bayar dia. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, dia tak perlu undang-undang tu ada pada kerajaan. Bila kita langgar orang, dia mati kalau kita langgar, bayar dia. Tak boleh 400,000, 100,000. Bayarlah kepada waris si mati. Kalau 6 nyawa, jangan satu kereta, lori naik atas, mati habis. Berapa nyawa je nasi? Nah, bayar. Tuan-tuan, sebab tu kita bawa kereta hati-hati. Walaupun kita bukan Saudi, tapi hukuman itu tetap ada. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, benar hati-hati. Jangan kita pergi bunuh orang tanpa sengaja. Hak sengaja pun tak boleh. Hak tak sengaja pun tak boleh. Benar hati-hati dia. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian mati, dia masih hidup lagi masa digugurkan, selepas tu dia matilah. Dan mereka mewajibkan membayar denda wang yang nilainya kurang daripada nilai dia jika anak itu gugur dalam keadaan mati. Anak dia mati masa proses. Keluar tu tak gerak dah. Tapi umur 120 hari ke atas lah. Masa keluar tu dia mati dah. Hak tu bayar denda. Ulama kata, mana bawah sikit daripada nilai dia. Kalau dia 400,000, hak ni mungkin 300,000, mungkin 200,000. Tapi kalau dia keluar tu masih hidup, kemudian mati, hukum dia. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati itu. Nah, itu kalau 120 hari ke atas. Akan tetapi sekiranya sudah pasti wujudnya anak dalam perut ibunya dan diyakini hidup di dalam perut itu, maka tidak syak lagi ianya boleh membawa kepada kemudaratan kepadanya. Maka dalam hal ini menurut kaedah-kaedah umum syariat, dia telah membenarkan melakukan yang lebih ringan daripada dua bahaya. Saya sebut sebelum daripada ini, akhafu ad-darurain, yang paling ringan daripada dua darurah, dua yang bahaya. Menggugurkan anak pun hukum dia haram. Membiarkan isteri melahirkan anak, dia akan mati nanti. Isteri lah. Doktor kata isteri kita tak boleh mengandung. Risiko tinggi, dia boleh mati. Maka dua darurah di situ. Maka kita ambil darurah yang paling ringan. Salah satu kita buat. Baik, maka dalam hal ini menurut kaedah-kaedah umum syariat, dia telah membenarkan melakukan yang lebih ringan daripada dua bahaya, iaitu menggugurkan kandungan tersebut jika ianya benar-benar membahayakan ibu. Maka kita pilih menggugurkan. Sebab nak selamatkan nyawa ibu. Maka dalam keadaan ini menjadi kemestian dan wajib untuk menggugurkan kandungan tersebut. Itu hukum dia. Cik Nasib pilih mana? Cik Nasib nikah. Kemudian isteri dah lama. Sampai 5-6 tahun tak dapat anak, 10 tahun tak dapat anak. Cik Nasib nak anak ni. Nak sangat-sangat. Tiba-tiba isteri mengandung. Bila mengandung 2-3 bulan, doktor sahkan isteri kita tak boleh meneruskan kandungan. Sebab kalau dia meneruskan kandungan, isteri kita tu boleh menghadapi risiko yang bahaya, boleh mati masa dia melahirkan anak. Cik Nasib pilih hak mana? Cik Nasib nak anak ni, bukan nak bini. Pilih anak. Malu pakai Nabi itu sebenarnya. Jangan pilih anak. Suami kita tak boleh, saya anak-anak. Isteri tak apa, menikah baru lah mati. Jenis tu cakap. Yang penting anak, saya anak-anak. Jadi isteri saya tak kisah. Dia mati tak apa, menikah baru. Boleh gitu? Tak boleh.
kena pilih menggugurkan anak. Sebab apa? Tidak boleh dikorbankan nyawa ibu untuk menyelamatkan nyawa bayi. Kalau kita gugur, bayi mati. Kalau tak gugur, bini mati. Itu dua bahaya tu. Dengan dua ini, kita kena pilih nyawa isteri yang masih yang dia sudah terangkan sudah hidup. Bayi itu belum pasti hidup. Walaupun dia lahir nanti, mungkin mati juga. Tak pasti. Bini itu hidup dah lah ni. Dia hidup dah. Pasti dah hidup. Anak tu belum pasti bila lahir nanti sama ada dia hidup ataupun mati. Doktor tak boleh kata apa, dia tak berani. Dia tak boleh nak confirm bayi tu boleh hidup selepas kelahiran. Walaupun mak dia mati, dia tak boleh confirm. Maka kita pilih selamatkan nyawa ibu sebab dia sudah hidup. Dia sudah hidup. Hak ni belum lahir lagi, belum pasti hidup atau mati, maka pilih gugurkan anak itu. Baik. Tidak boleh dikorbankan nyawa ibu untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut kerana ibu itu adalah induk bagi bayi tersebut. Kehidupannya mesti dilindungi kerana dia mempunyai hak-hak buat dirinya dan hak-hak yang lain. Dan sesudah dipertimbangkan semua kemungkinan, dia tetap dipandang sebagai tonggak keluarga dan tidak boleh dia dikorbankan semata-mata kerana hendak menyelamatkan seorang bayi yang belum tentu akan terus hidup sesudah itu. Yang mana dia masih belum ada sebarang hak dan tanggungjawab budak itu. Lihat Fatwa Al-Fatawa halaman 464 karya Syekh Mahmud Shaltut, bekas Mufti Mesir. Baik tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati, jadi itu adalah fatwa. Jadi kita kena baca juga fatwa-fatwa ni. Kerana tu kita tak baca, doktor bagi tahu. Sebab mereka diberi pendadahan bab-bab macam ni. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Contoh pergi jumpa doktor, dia nak buat pemandulan. Nak mandukan isteri, dia akan banyak cerita. Doktor akan tanya, anak apa orang dah lah ni? Ni nak mandukan anak ni, anak lah dah apa orang dah? Dia kata anak baru satu tak boleh. Doktor takkan buat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Sebab seorang anak nak mandul, kemudian anak tu kalau mati nanti tak boleh dapat anak. Dia bila dimandulkan secara tetap, dia tak boleh mengandung sampai mati. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Tapi kalau jawapannya anak dah 5, anak ada 6 orang dah. Lepas tu sebab apa nak mandul? Tak sihat ke apa? Tak sihat tak apa. Tak sihat membolehkan. Kalau dia mengandung, bahaya dia. Kalau dia mengandung, bahaya dia. Kalau dia tak mandul, mungkin mengandung. Sebab suami dia undertaker. Nak elok mengandung. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, suami kata aku tak nak pakai kondominium. Suami kata aku tak nak melakukan azal, tak mau. Ada suami jadi undertaker tu. Jadi kalau dia tak buat pemandulan, dia berkemungkinan mengandung. Bila mengandung, bahaya pada nyawa dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka baru dia tengok keadaan boleh, sebab uzur syar'i dia ada penyakit, maka pihak hospital akan buat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Tapi kalau walaupun anak dia 5, 6 dah, tapi tak ada sakit apa-apa yang berkaitan, kalau dia mengandung pun tak ada hal apa-apa, tak boleh buat. Hukum dia haram. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai. Baik, jadi hukum menggugurkan anak selepas 120 hari adalah haram, berdosa besar, dan juga dikenalkan, kata setengah ulama, dikenalkan dia. Kalau anak itu selepas dia digugurkan dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, walaupun 120 hari ke atas, maka dia sedikit ringan daripada dia. Kalau tidak mencapai 120 hari, kalau tidak mencapai 120 hari, ini tidak ada ittifaq dalam kalangan ulama. Hak lepas 120 hari, ittifaq ulama haram. Bawah 120 hari, khilaf ulama. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata harus. Itu khilaf. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, selesai. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala
Pula berkata patut dibezakan hukumannya antara mencegah kehamilan dengan menggugurkan bayi. Hak kita duk belajar dah, nak mencegah kehamilan tu cerita lain. Dan juga menggugurkan bayi. Bayi tu dah ada dah, tu cerita lain. Dia kena beza dua tu. Kerana pencegahan kehamilan itu tidaklah sama dengan menggugurkan bayi atau membunuhnya. Kerana yang terakhir ini adalah sama dengan membuat jenayah ke atas sesuatu yang sudah wujud dan berhasil. Sedangkan kewujudan itu mempunyai peringkatnya yang tertentu. Peringkat pertama kewujudan itu ialah terlekatnya air mani di dalam rahim dan bercampur pula dengan air mani ibu itu. Kemudian benih itu sudah bersedia untuk menerima kehidupan. Oleh itu merosakkan benih dalam peringkat ini adalah satu jenayah. Ini pendapat Imam Ghazali. Dia kira berdosa juga jenayah walaupun peringkat air mani. Kemudian apabila benih itu telah bertukar rupa menjadi ketulan daging mudghah yang berdarah, maka jenayah ke atasnya menjadi lebih berat, lagi berat daripada yang pertama. Apabila sudah ditiupkan roh kepadanya, maka telah sempurnalah kejadian dalam rupa bentuk manusia, maka jenayah ke atasnya lebih berat lagi daripada yang sebelumnya. Dan kemuncak daripada segala jenayah ialah jenayah menggugurkannya atau membunuhnya sesudah bayi itu lahir dalam keadaan hidup. Lihat Ihya Ulumuddin bab perkahwinan. Nah, boleh rujuk. Ini pendapat Imam Ghazali. Walau bagaimanapun dia menerima pada pendapat Imam Ghazali, harus bagi dia untuk menjarankan anak, boleh, harus. Yang tak boleh bila anak itu sudah air mani sudah masuk pun bagi dia kira satu jenayah. Bukan belum tunggu 120 hari. 40 hari pertama pun satu jenayah dah kalau dirosakkan benih hidup. Nah, baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, jadi selesai menggugurkan anak dan berkaitan dengan menjarankan anak. Selesai tajuk dia, kita masuk pada tajuk lain. Masih lagi dalam hubungan perkahwinan, ialah hak-hak pergaulan antara suami isteri. Perkahwinan adalah satu ikatan yang teguh yang diperkuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya antara lelaki dan perempuan, dan sesudah itu dinamakan kedua-duanya pasangan suami isteri, yang mana sebelumnya mereka hidup bersendirian meskipun dalam kiraan tiap satu daripada mereka berdua dikira sendirian, namun pada pertimbangan hakikat mereka dikira pasangan kerana setiap satu daripada mereka akan mencerminkan yang lain dan mereka saling menanggung suka dan duka bersama. Al-Quranul Karim telah menggambarkan kemuncak kekuatan ikatan suci antara kedua suami isteri ini dengan berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sadaqallahul azim. Maksudnya mereka itu perempuan. Hunna tu mereka itu perempuan. Libasul lakum, ibarat pakaian buat kamu, seperti pakaian buat kamu. Mana isteri seperti pakaian buat suami dia. Wa antum libasul lahun, dan kamu juga ibarat pakaian buat mereka. Surah Al-Baqarah 187. Ungkapan ini memberikan pengertian bahawa adanya pergaulan, perlindungan dan perpindahan dan pengindahan yang mesti direalisasikan oleh setiap seorang terhadap temannya. Oleh itu, setiap pasangan suami isteri mempunyai hak tertentu terhadap temannya yang mesti dijaga dan dilaksanakannya. Ibarat pakaian, kita tak boleh hidup tanpa pakaian. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita nak pergi mana pun kena ada pakaian untuk menutup tubuh kita daripada dilihat oleh orang yang pertama. Yang pertama tutup aurat, yang kedua tutup tubuh kita daripada kepanasan, yang ketiga tutup tubuh kita daripada kesejukan. Semua ni perlukan kepada baju. Sebagaimana seorang manusia, lelaki perlukan kepada baju dan perempuan perlukan kepada baju untuk menutup tubuh dia. Maka begitulah seorang suami perlukan kepada isteri dan isteri perlukan kepada suami. Itu dia nak cerita betapa eratnya perhubungan antara suami isteri macam pakaian dengan tubuh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Maka dia ada hak-hak yang perlu dijaga. Suami ada hak dia, isteri ada hak dia. Baik, semua hak itu saling berkeseimbangan kecuali apa yang sememangnya dikhususkan fitrahnya. Hidup buat lelaki sahaja sebagaimana diterangkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Maksudnya buat kaum wanita ada haknya yang sebanding dengan hak ke atas dirinya, dan buat kaum lelaki satu tingkat di atas kaum wanita. Ayat ini menerangkan tentang tingkat kekuasaannya dan tanggungjawab ke atas mereka. Seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah SAW lantas bertanya, Ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahdina alaih? Qala an tut'imaha iza ta'imta wa taksuha iza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, hai Rasulullah, apakah hak isteri seseorang daripada kami atas suaminya? Kewajipan suami ke atas isteri ataupun hak isteri yang perlu dia dapat daripada suami dia apa dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu hendaklah memberinya makan apabila kamu makan. Nafkah di segi beri makan. Nafkah lah tu. Dan memberi pakaian apabila kamu pakai. Itu nafkah memberi pakaian. Kamu jangan memukul wajahnya. Nah, tidak boleh pukul wajah isteri. Kamu jangan suka memburuk-burukkannya, dan kamu jangan berpisah dengannya kecuali di dalam rumah sahaja. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hak ada, masing-masing ada hak. Cuma Allah bagi kelebihan pada lelaki. Walir rijali ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ni walir rijali 'alaihinna darajah. Makna diberi kelebihan pada lelaki ataupun suami, dia ketua dalam rumah. Jawatan ini tidak boleh ditukar sama sekali. Nah, tidak ada pertandingan sama sekali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila kahwin lelaki dan perempuan, hak ketua adalah lelaki. Perempuan tak boleh jadi ketua sekali-kali dalam rumah dia. Walaupun dia seorang pengarah syarikat. Pengarah syarikat dan pengetua sekolah perempuan. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, memang dia ketua di syarikat. Sebagai pengarah syarikat, dia bila mesyuarat, dia ketua pengerusi mesyuarat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, pengerusi ni hak mengerusikan majlis, mengerusikan mesyuarat. Betul orang Baling panggil Tok Wan, dia panggil apa? Tok Wan, Tenan Chair. Pergi Baling, dia panggil chair mai dah, chair mari dah. Chair tu pengerusi lah, macam mana saya? Chairman. Orang Bali mana cakap macam tu? Pergi kaji tengok bahasa Bali. Dia panggil chair. Betul orang dia akan jadi ketua bila raya, mah dia mai, anak-anak cucu mai. Anak mai cucu mai, dia itu chair. Nah, chairman, pengerusi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun dia pengarah di syarikat meeting, dia jadi chairwoman, jadi pengerusi mesyuarat. Di sekolah dia pengetua perempuan, dia jadi pengerusi. Di rumah dia bukan pengerusi, dia meja. Dia tak boleh. Nah, di luar rumah lain, dalam rumah besar mana pun pangkat dia, walaupun suami dia itu di tempat dia kerja staf biasa lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat, bila mesyuarat, suami dia pun masuk, tapi suami duduk di bawah. Bukan pengerusi, dia pengerusi. Suami itu bawah dia. Di syarikat, di pejabat, di sekolah. Datang di rumah, dia. Suami akan jadi ketua. Walaupun dia seorang tukang kebun saja di sekolah. Isteri dia tu pengetua sekolah. Di sekolah memang dia di bawah isteri dia. Di segi kerja. Di rumah, suami dia adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki merupakan pemimpin kepada kaum perempuan. Ini satu darjah. Disebut walil rijal ya alaihinna darajah, itulah dan kepimpinan, penguasaan Allah bagi. Dia tak boleh nak arah-arah suami dia macam dia arah di pejabat. Dia tak boleh nak arah-arah suami dia macam dia arahkan di sekolah. Tak boleh. Di rumah suami dia boleh arahkan dia. Nah, begitu. Baik, yang lain sama. Ini satu darjah Allah bagi pada lelaki.
yang tidak diberikan kepada perempuan. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu hadis yang dalam Quran, dalam hadis sebut kewajipan suami memberi makan, beri minum, dan tidak boleh menzalimi isteri, tak boleh duk main tampar, pukul, tak boleh. Nanti kita akan bincang di bawah. Kita baca. Baik tuan-tuan, tidak boleh kita memburuk-burukkan isteri kita dan tidak boleh kita meninggalkan dia, berpisah dengannya, kecuali dalam rumah sahaja. Hak ni bab nusyus, nanti kita akan bahas dalam tajuk dia. Nusyus, bila seorang isteri dia melakukan nusyus, kita nasihat, kemudian tak pakai juga, kita boleh pergi peringkat yang kedua, ialah meninggalkan dia. Tinggal itu tak boleh pergi keluar, tinggal dalam rumah tu juga, mana jangan tidur dengan dia. Keluar daripada bilik utama kita, pergi tidur di ruang tamu, ataupun ada bilik lain, pergi tidur bilik lain. Jangan tidur dengan dia. Itu tinggalkan isteri, tapi masih dalam rumah yang sama. Dia tak boleh pergi duduk di hotel, homestay, tak boleh. Gitu. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu adalah kewajipan hak seorang isteri daripada suami dia, dan juga kewajipan seorang suami ke atas isteri macam tu. Baik, seorang suami yang beriman tidak boleh mengabaikan nafkah isterinya atau tidak memberi pakaian. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakut. Maksudnya memadailah seseorang itu menanggung dosa apabila dia melalaikan orang yang ada dalam tanggungannya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita kena tahu kewajipan-kewajipan. Kewajipan kita bukan solat saja. Kita duk baca kewajipan hak rukun Islam. Yang pertama solat, lepas syahadah, lepas mengucap terima syahadah, kewajipan kita solat, menunaikan solat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian pergi haji kalau mampu. Habis kan? 4 tu tahu hak wajib. Banyak lagi kewajipan hak bukan rukun, hak tu rukun. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kewajipan ke atas kita bukan sekadar rukun. Yang tidak rukun pun ada banyak lagi kewajipan. Di antaranya memberi nafkah kepada anak dan isteri wajib. Tak bagi berdosa. Dia bukan sunat, dia adalah satu kewajipan. Ayat ni banyak masalah. Solat jemaah 5 waktu sehari semalam tu Cik Nasir. Bukan Cik Nasir lah, orang lain. Zuhur sampai asar, sampai maghrib, isyak, subuh, semua dah. Duk hantar soalan kat saya, duk cerita gitu, suami bagus, Quran baca 30 juzuk sebulan macam bulan Ramadan. Isyak solat 5 waktu di masjid jamaah. Jumaat bagi awal ni. Tapi nafkah tak lagi. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tidak memadai. Sebab tu kita kena mengaji banyak lagi kewajipan lain. Hak ni kebanyakan suami masalah. Suami hak tak mengaji lah, tuan-tuan. Sebab tu kita nak kena mengaji. Dia tak peduli dengan nafkah. Isteri dah lah, isteri duduk dengan dia, dengan mak dia. Dia ni nak cerita hak berlaku, hak saya tahu. Hak lain tu banyak lah lagi. Ni hak duduk mengadu dengan kita. Tuan-tuan, pergi mengadu dengan saya, tapi mengadu majlis agama. Bila dia buat selesai masalah. Duduk dengan mak dia, dengan mak suami. Lepas tu kena kerja buat nasi lemak menjaga. Buat nasi lemak pagi-pagi menjaga, hari-hari menjaga. Duit nasi lemak tu lah dia kena beli baju anak dia, beli kasut anak dia, bagi makan pada anak dia, dan dia makan sendiri, bagi makan mak dia, mak mentua lagi. Suami kerja, duit sekupang tak lagi. Kat dia tak bagi, kat mak tak bagi, pergi duduk belanja awet dia. Kena awet? Awet kena awet? Kena. Orang Bali tak panggil awet. Dia tak nak panggil orang Bali. Girlfriend. Oh, ada girlfriend. Allahu Rabbi. Dia belanja kawan-kawan dia setiap hari. Kawan-kawan bukan wajib belanja. Bukan wajib atas kita belanja kawan-kawan makan. Kalau kita ada lebihkan rezeki, belanja dapatlah pahala belanja makan. Ni anak bini tak bagi, mak ibu kita tak bagi, biar bini kita kerja sendiri, dia sara hidup, yang kita nak pergi belanja orang lain. Hak wajib tak bagi, hak tak wajib bagi. Faham tak? Bodoh ke tak bodoh?
Cik Nasir kata, aku tanya. Bukti dia Cik Nasir kata sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu pun nak nikah dua, kepala hetak. Bini hak nombor satu, hak ada dah pun tak bagi makan cukup. Nak nikah dua. Allahu Rabbi. Nikah dua apa hukum? Poligami. Ngaji dah dulu. Hukum asas dia harus. Dia boleh bertukarlah jadi sunat, boleh bertukar jadi haram, boleh bertukar jadi makruh. Hak asas dia harus. Nah, tuan-tuan, tapi kalau dia dah tak mampu nak bagi makan bini hak ada dah pun dia tak mampu nak pergi nikah haram ataupun sekurang-kurang makruh, hak wajib tak buat, hak harus nak buat. Hak nikah dua tu harus, hak bagi nafkah tu wajib, pi buat hak harus, tinggal hak wajib. Sunnah apa? Kata ikut sunnah Nabi. Cakap dengan bini menikah lebih ni sunnah Nabi. Tapi ambil hak nikah lebih tu sunnah, hak bagi nafkah tu sunnah juga tak ikut. Bila dah nikah baru, duk jaga hak baru, hak lama tak jaga betul, Cik Nasir. Cik Nasir yang buat aku sepak. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Lainlah kalau dia mampu, dia jaga, dia boleh bagi nafkah, tu cerita lain. Nah, baik tuan-tuan, muslimat dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang ni kita kena jaga nafkah kepada isteri, jangan kita terlepas pandang. Sebab dia merupakan kewajipan. Begitu juga anak-anak itu. Baik, seorang suami tidak boleh memukul wajah isterinya, kerana perbuatan seumpama itu akan menghinakan kehormatan manusia. Bukan kata muka, tubuh pun tak boleh. Tapi manusia bila dia nak buat, dia pergi ke muka. Tu Cik Nasir. Tangan ni bila dia nak naik, dia naik ke muka. Dia kenal muka tangan. Dia tak kenal tubuh. Hak kenal tubuh apa dia? Penyepak. Kaki dia tak boleh sampai muka. Bruce Lee boleh sampai. Dengan apa dia, Chuck Norris. Kaki kita tak boleh angkat, tak boleh sampai. Kita sampai hak tangan. Kaki sepak ke bawah. Muka ni dia matching dengan tangan, tapak tangan dia matching dengan muka. Elok-elok pandang tu. Dia pang sini, pergi balik Jepun. Pang. Tuan-tuan, tak boleh. Tidak boleh menampar. Bukan kata bini orang lain pun tak boleh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, yang boleh pukul dengan tujuan nusyus, kita akan bincang lepas ni. Macam mana cara pukul isteri. Bila kita nasihat tak pakai, kita tinggal tempat tidur bilik lain pun tak pakai. Hak nombor 3, kita kena boleh pukul dia. Pukul tu macam mana? Bincang bak dia nanti dekat tak sampai minggu ni lepas hari. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tak boleh pukul wajah isteri, kerana perbuatan seumpama itu akan menghinakan kehormatan manusia. Sebab manusia dia mulia pada muka. Mulia pada muka. Tan lain tu tak apa nak mulia sangat tan muka. Sebab tu kalau orang accident, ambil gambar, tutup muka, blurkan muka dia. Kalau dah masuk dalam utusan Malaysia, dalam berita harian, dalam ataupun internet yang sudah, yang ni lah, mereka akan sensor muka ataupun tubuh. Kalau tunjuk hak yang tunjuk muka ni, hak yang pada wartawan tidak ada taliah. Mereka sampai dulu, mereka sampai bertengok, mereka perak ambil gambar jenazah hak di jalan tu, perak masuk tu dalam grup. Dia tak sensor dalam muka. Dengan darah dengan mata terbeliak, dia masuk pergi. Tak boleh tuan. Kita kena jaga kemuliaan manusia. Dia bukan kucing. Dia bukan anjing. Dia bukan biawak hak mati atas jalan kita duk viral gambar dia. Belajar menjaga maruah manusia. Lebih-lebih lagi muka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab tu orang mati pun kita tutup mata dulu. Lepas tu ambil kain pun tutup muka. Lepas tu kita pergi nak buka tak apalah, tapi muka tak boleh buka, tutup. Bila nak tengok pun boleh buka. Muka satu kemuliaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tengok penjenayah, kita tak boleh kata penjenayah lah. Mereka baru ditangkap oleh pihak polis contoh, dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Belum sabit kesalahan, dibicarakan. Kalau hak jaga maruah, dia tak tunjuk muka dia.
Jan kalau nak tangkap Jan tunjuk muka. Jan tak tunjuk kan. Hak tubuh nampak pun dia tak apa. Hak muka tu dia tak. Lah tak apa, hak masa Covid ni tak apa pakai mask. Nah, lah ni mask boleh buka dah, tutup dengan tangan. Lah dia tunjuk muka tu tak malu tu, tak ada maruh. Walaupun kita belum bersalah, tapi kita sudah ditangkap, dituduh, elok tunjuk muka, malu kau orang. Nah, lebih lagi bab berkaitan kemaluan. Dituduh berzina, dituduh berliwat, dituduh merogoh anak orang. Jadi tutuplah muka, malu kau orang. Walaupun kita tak buat, nah, malu kau orang. Muka satu kemuliaan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, di samping boleh membahayakan anggota ini, muka, nah. Sedangkan di situlah terkumpul ke semua kecantikan diri manusia. Orang tengok situ muka tu, nah, kecantikan di situ. Hak bahagian kecantikan pun dia akan, bahagian muka dia akan bagi comel. Dia akan buat jerawat, dia bintik-bintik hitam, dia nak bagi comel putih, tangan hitam. Ingat dulu iklan Datuk Syukri Hamdullah ni, muka putih, tangan hitam. Tangan dia tak jaga. Dia pasti muka. Nah, sebab tu kita tengok perempuan lelaki tak tahu perempuan muka putih, tengok tangan hitam. Macam mana dia tak pakai sarung tangan, nampaklah tangan dia dengan muka tu langit bumi tu. Nak kita muka itulah yang dijaga, ya. Sebab lain tak bubuh bedak-bedak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita pergi pang situ, rosak sini, naya kawan tu. Tak keluar rumah sebulan. Dan dalam keadaan darurat, seorang suami yang beriman dibenarkan memukul isteri untuk mendidiknya. Ini bab nusyus, nah, darurat. Apabila dia membantah, nusyus, menentang atau melakukan sesuatu yang menyebabkan terkeluar daripada batas ketaatan suami. Dia tak anti banyak, kita suruh benar-benar harus, dia tak buat, nusyus lah. Suruh bantu hayat, benar harus, nah, dia tak buat, nusyus. Suruh setrika baju, dia tak buat, nusyus. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kecuali suruh buat benda maksiat, suruh dia pergi zina, tak boleh, dia tak boleh taat tu. Bercanggah dengan agama. Nah, cuma suami itu kena cerdik lah. Nak suruh isteri tengok keadaan. Nah, kalau dia dah sakit, dia dah demam, dia dah buat kerja di dapur tu dari pagi sampai ke petang, anak minum kopi buat sendirilah bodoh. Suruh orang tu juga dah siang ke dia. Suami mengking, mengking. Bini sana sini, sana sini, sana sini. Lepas tu kopi secawan, kalau tak ada buat sendiri je. Siang kawan tu. Nah, tu nama dia timang rasa suami kepada isteri. Dia tengok buat kerja banyak, apa ada order buat dia. Saya baca sendiri kopi nak makan, nak minum, makan minum. Nah, jubah mereka sendiri. Tak nak suruh isteri pun jubah mereka. Daripada dulu menikah sampai gelar. Isteri saya tak nak seka jubah saya, baju saya seka sendiri. Kita bila bukan nak riak. Nah, basuh baju sendiri. Baju-baju putih, kalau baju putih saya basuh sendiri dengan tangan. Tak masuk sendiri basuh, nanti dia bercampur lagi, kalah lain jadi banyak masalah. Jubah putih. Jubah putih saya tak pakai tangan hari Jumaat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, buat sendiri. Apa suruh dia tengok orang, dia penat, dia letih. Kita ada masa kita buat. Tak perlu kita mengarahkan dia semua benda. Hak kita boleh buat, kita buat bertoleransi lah dalam rumah tangga ni. Baru dia harmoni. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tetapi suami tidak boleh memukul dengan pukulan yang mencederakan. Pukul untuk mendidik lain. Pukul mencedera tak boleh. Ataupun dengan pukulan yang mematikan. Cedera tak boleh, mati lagi tak boleh. Atau dengan pukulan yang mematikan. Begitu pula seorang suami tidak boleh memburuk-burukkan isterinya umpama dia mengganggunya dengan mencercanya. Jadi Islam kata pukul untuk mendidik. Dia tak bagilah macam mana cara tu. Maka terpulanglah pada ulama-ulama nak mencadangkan cara pukul tu macam mana. Nah, jadi kebanyakan ulama-ulama kita mencadangkan kalau nak pukul isteri dengan tujuan mendidik, tak payahlah guna rotan. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bahaya.
Dia boleh mencederakan kulit rotan tu. Sekadar kita mengambil perca-perca kain. Kain lebih-lebih hak dia duk gunting buat baju tu, dan lebih-lebih kita ambil yang tu, kita simpul je. Bagi menjadi agak panjang tu, kita lipat. Agak-agak darah badan dia. Tak lah. Dia bukan nak bagi sakit pada tubuh, dia nak bagi kesan pada jiwa dia. Sakit tubuh tujuan nak mendera tu. Nah, luka sana, luka sini, tak boleh tu. Hak ni pukulan untuk bukan mendera tubuh, tapi mendera jiwa dia, bagi dia insaf. Dia kata, kamu duduk lawan aku ni tak boleh. Aku suruh buat benda-benda yang harus, bukan benda-benda haram. Buatlah. Tak boleh, kata tak boleh. Nah, ni tak mau buat. Dia boleh buat aja, dia tapi nak tengok tu. Filem-filem, drama-drama bersiri sampai 120 siri. Dia tak boleh tinggal. Dia tak boleh buat sendiri. Jenis-jenis tu nusyus. Nah, tidak ada sebarang keuzuran apa-apa saja tak nak buat. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, maka dia kena dera jiwa, bukan dera tubuh. Tubuh tak salah apa-apa. Jiwa hak memberontak. Pop bagi di tubuh dia. Dia akan rasa, bukan rasa di kulit. Dia akan rasa di hati dia. Lebih-lebih lagi suami sejak dia kahwin dengan dia sampai 5 tahun tak pernah pukul dia, tak pernah pukul. Tiba-tiba hari ni suami dia pegang kain, pukul dia. Dia akan rasa lain lah. Nah, dia nak mendera jiwa dia, bukan mendera tubuh. Bagi jiwa itu kembali taat kepada suami dia. Nah, lepas tu dia menyesal, dia minta maaf suami dia, okey, elok balik. Tu tujuan. Tujuan pukul mendidik nama dia, bukan untuk mendera, bukan untuk membunuh. Kita hari ni silap, kita pergi pukul yang teruk-teruk sampai peringkat dia cedera, luka parah, sampai peringkat dia sampai mati pun ada. Hak bunyi tembak tu Allah Alam. Nah, mungkin masalah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Atau mendengarkan apa yang dibencinya seperti memaki hamun. Semoga Tuhan memburukkan mukamu, kata macam-macam lah. Atau dirimu dan sebagainya, daripada ungkapan yang boleh mengecewakan hatinya atau menghinanya. Tak boleh. Tubuh dia pun kita tidak boleh lukakan, hati pun kita tak boleh luka dengan lidah kita, dengan kita maki hamun isteri kita. Dalam hak suami yang wajib di atas dalam hak suami yang wajib di atas isteri, Nabi SAW bersabda, sikit apa hadis ni, la yahillu limra'atin tu'minu billahi an ta'zana fi baiti zawjaha wa huwa karih wa la takhruj wa huwa karih wa la tuti'a fihi ahadan wa la ta'tazila firashah wa la tudribuhu idza kanat aqwa minhu jasadan fa in kana fa inna tidak ada ni, dia mati. Fa in kana huwa azlama faltatihi hatta tardah fa in qila minha fa biha wa ni'mat wa qabila Allahu uzraha wa aflah ay azhar hujjataha wa in huwa lam yarda faqad ablaghat indallahi uzraha. Ni hak suami yang wajib di atas isteri. Mana hak isteri wajib jaga hak suami dia tu. Nah, okey, apa dia? Tidaklah boleh bagi seorang isteri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memberi izin orang luar memasuki rumah suaminya sedangkan dia tidak suka. Siapa-siapa yang suami kita tak suka, kita tidak boleh benarkan masuk rumah. Ini mahram kita sendirilah. Kalau bukan mahram memang tak boleh masuk rumah. Dia suka, dia tak suka pun memang tak boleh orang masuk rumah. Yang bukan mahram. Nah, hak boleh nikah dengan kita lah. Mahram ni pak kita, ayah mertua. Itu mahram. Pak kita, ayah mertua pun mahram juga. Adik kita, nah, abang kita. Tak boleh nikah kita. Kalau suami kita ada masalah dengan keluarga kita, ada masalah dengan ayah kita, pak mentua dia, ada masalah dengan adik kita, adik ipar dia, ada masalah dengan abang kita, abang ipar dia, dia tak suka, maka hak ni kita tak boleh pergi masuk rumah. Bila dia tak suka, maka kita tak boleh benarkan. Ayah kita mai rumah kita pun kita tak boleh pergi masuk. Minta maaf ayah, suami tak suka. Ketaatan dia pada suami waktu itu.
Nah, ketaatan seorang isteri bila dia kahwin kepada suami dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, adik abangnya semua boleh masuk. Hak mahram tu, hak bukan mahram memang tak boleh. Mana boleh masuk bukan mahram dalam rumah. Sama ada diizin ataupun tidak. Suami izin pun tak boleh masuk. Sebab dia bukan mahram. Tak mana boleh masuk rumah jadi khalwat. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak boleh. Kalau suami tak izin, tak boleh, tak suka. Atau keluar daripada rumah suaminya sedangkan dia tidak suka, kita tak boleh keluar. Kalau dia tak suka, anda kena minta izin sentiasa lah. Sentiasa kena minta, nak keluar minta izin, nak keluar minta izin. Dia tak boleh pakai sekali je. Bila dah angkat nikah, betul minta izin. Bang, lepas ni saya nak keluar, saya minta izin lah. Sekali minta, lepas ni saya tak minta dah. Oh tu dia. Jangan, mau tidur aja. Aku tak suka orang tidur sepak. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Dia nak minta lalu, nak keluar nak minta sehari 5 kali ya. Hak tadi keluar kali pertama pergi beli nasi lemak, minta dah. Tadi tak sempat beli, suami pergi awal kerja. Minta nak keluar beli nasi lemak. Okey. Nanti pukul 12 nak ambil anak, nak keluar pula ambil anak. Nak minta keizinan. Gitu. Macam kita daun kari jiran sebelah, minta setiap kali nak ambil lah. Ni bagai minta sekali, lepas ni dia tak minta dah habis kat dia. Sepokok habis kat dia. Baik, tidak boleh mentaati perintah sesiapa pun selain suami. Ayah pun tak boleh. Ayah dipuang terbalik lah, minah ayah tak larat ni. Ayah dah masuk hospital seminggu dah, muka minah tak nampak ni. Minah kata suami tak lagi. Ayah kata balik lah, ini arahan ayah. Tak boleh, ayah tak boleh arah ayah. Saya boleh taat pada satu je, suami. Kewajipan isteri kepada suami macam tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bukan kata sakit, ayah mati pun tak boleh balik ziarah. Kalau suami kata aku tak benarkan hang balik, tak boleh balik lah, kita je. Salah siapa? Salah suami ke salah minah? Salah suami ke salah minah? Salah minah, silap pilih suami. Patut cik nasib. Sebab tu Nabi sebut dah, fazfar bizatiddin taribat yadaka, pilih yang jaga agama, kamu akan bahagia dunia akhirat. Mana kalau suami sampai ayah sakit pun tak benak balik, ayah mati pun tak benak, suami tu tak ada agama sebenarnya. Islam lah tapi tak berpegang dengan agama. Sampai peringkat dia nak putuskan hubungan anak dengan ayah sendiri, dia tak benar. Kalau suami jenis ni bukan jenis yang pegang agama. Dia Islam tapi bukan jenis pegang agama, tak mengaji. Dia salah, minah tu salah, ayah hak bagi hak jadi wali dulu pun salah. Hang silap pilih menantu pada anak hang. Hari ni sampai peringkat anak hang nak balik ziarah pun tak boleh. Suami hang bagi kat dia tak elok. Pilihlah elok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak boleh meninggalkan tempat tidurnya, tak boleh. Isteri itu tak boleh, dia nak tidur tempat lain tak boleh, dia wajib tidur atas katil suami dia. Dia tak boleh nak pergi buat mengajuk pergi tidur bilik anak, tak boleh. Hukum dia haram dan berdosa. Baik, tidak boleh meninggalkan tempat tidur, tidak boleh mengukurnya jika sekiranya dia lebih kuat tubuhnya daripada suami. Oh sudah, Cik Aziz. Hak ni berlaku di Perak. Ustaz Kazim cerita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, suami pergi ke majlis agama Islam, buat laporan dipukul isteri. Pegawai agama terkejut. Dia kata, ni kes pertama kami tak pernah terima kes aduan suami dipukul isteri. Bukan kata aduan, borang pun tak ada. Borang hak ada ni aduan isteri dipukul suami. Borang suami dipukul isteri tak buat lagi. Kena buat apa ayah. Tak apa, dia kata panggil isteri main, bawa isteri main nak tengok lagu mana. Main tu. 120 kilo. Suami macam ni Nabi. Memang kena Allah cabut. Bukan Allah cabut, macam ni cabut. Silap kakak tu apa tak berdosa. Orang ngaji akidah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ada juga hak jenis tu. Tak boleh. Walaupun dia kuat, dia tali pinggang hitam masa sekolah dia taekwondo,
Suami dia kecil aja dia tak boleh hukum dia berdosa. Baik, jika suaminya menganiayanya, kalau suami menzaliminya, isteri hendaklah datang kepadanya dan cuba merelakan dirinya. Kemudian jika suami menerimanya, maka itulah yang sebaik-baiknya, dan Allah akan menerima alasannya, yakni alasan isteri, dan sudahlah dia mendedahkan alasannya. Dan mudahlah dia mendedahkan alasannya. Tetapi jika suami masih tidak rela juga, maka dia sudah menyampaikan keuzurannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi begitulah sebab sedikit kita boleh pukul 9. Kita tutup situ dulu. Nanti kita akan sambung selepas daripada Aidil Fitri lah. Mungkin seminggu ataupun 10 hari selepas daripada itu, kita akan sambung suami isteri mestilah bersabar atas kerana pasangan. Jadi suami perlu bersabar dengan kerana isteri perlu bersabar dengan kerana suami dia. InsyaAllah kita baca selepas daripada inilah, insyaAllah. Soalan aku nak tengok, kalau ada pun 3 soalan saya jawab. 2-3 minit. Bolehkah bapa memaksa anak perempuan memohon cerai jika mendapati menantunya tak senonoh? Masa nak nikah lah okey, masa lepas nikah jadi tak senonoh. Bolehkah bapa sebagai wali ataupun waris-waris dia memaksa isteri ataupun perempuan itu, anak perempuan, adik perempuan mereka mohon cerai jika suami dia tak menzalimi dia? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam rumah tangga satu pasangan suami isteri, orang lain tidak boleh masuk campur. Termasuklah bapa dia sendiri, mak dia sendiri, ahli keluarga sendiri tak boleh masuk campur, pergi suruh hang cerai, hang minta cerai. Kalau hak lelaki hang cerai, bini hang ni perangai tak senonoh, hang ceraikan dia. Nah, contoh. Ataupun suami kamu ni teruk sangat, hang minta cerai. Dia tak boleh. Tak boleh paksa lah, tuan-tuan. Nasihat boleh. Kalau dia tak tahan sangat, dia perangai dia teruk, kaki judi, kaki arak, hampir majlis agama beraduan. Itu saja. Nah, paksa tidak boleh. Nah, itu bukan hak. Dia tidak boleh masuk campur. Nah, tidak boleh masuk campur urusan anak menantu kita tak boleh campur. Nasihat boleh. Dalam bab tu, nanti kita akan baca bab nusyuz tadi. Setelah suami melakukan beberapa step dia tu, nah, dia nasihat tak pakai, dia tinggal tempat tidur tak pakai, dia pukul mendidik tak pakai, maka dia boleh panggil keluarga dia sebelah dia, keluarga sebelah isteri dia, bincang tengok apa yang baik dilakukan, sama ada nak teruskan perkahwinan ataupun dia nak menceraikan isteri dia. Masa tu baru boleh dia minta nasihat. Itu pun nasihat, dia pun tak boleh paksa. Bila daripada bincang, elok gini ya, kamu pada pandangan kami kamu boleh cerai. Itu nasihat, bukan paksa. Kalau dia tak nak cerai pun tak apa. Nah, itu nasihat daripada kaum keluarga dua-dua belah pihak. Itulah kedudukan kita tak boleh masuk mana-mana satu, kita kena berkumpul, bincang ramai-ramai macam mana selesai masalah. Hak jadi hari ini, hak belah bini, keluarga dia masuk belah dia, hak belah suami, keluarga masuk belah dia, maka dia akan jadi peperangan yang lebih besar. Mula-mula peperangan antara suami isteri, lepas tu dia akan jadi mentua dengan besan ni pula. Besan ni pula. Adik-adik sama adik-adik dia akan jadi bergaduh, bentuk keluarga jadi besar. Sebab tu Islam tak benar kita campur tangan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Saya masih sihat walafiat, namun bila solat tarawih, kebiasaan saya buat 8 rakaat. Bolehkah saya sambung solat hingga 20 dengan keadaan duduk atau guna kerusi? Solat tarawih, solat sunat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sunat. Nah, buat 8 pun tak apa, buat 20 pun tak apa. Tapi lagi banyak, lagi pahala. Banyaklah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia kata dia tak larat. Sihat lagi, tapi kalau buat sampai 20 tu dia nak duduk boleh. Bukan kata 8 ke atas duduk. Dia pada mula duduk pun tak apa. Solat sunat. Cuma kalau kita boleh berdiri, kita pergi solat duduk. Tak kisah duduk iftirah ke duduk atas kerusi, boleh belakanglah. Nah, kita ambil jalan tak mau berdiri. Sebab imam ni baca 1 juzuk tak larat.
Maka di pada rakaat pertama lagi kita dah duduk tak ada salah sebab solat sunat. Cuma kita akan dapat pahala nisfu qaim. Siapa yang mampu berdiri tapi dia solat duduk hak sunat lah. Nah, maka dia dapat pahala separuh daripada orang berdiri. Pahala dia separuh daripada kawan-kawan dia hak diri. Kalau dia boleh duduk, dia tak boleh diri. Dia boleh duduk tapi dia malas duduk. Dia pergi tidur, solat sambil tidur. Maka dia akan dapat pahala separuh daripada orang hak duduk. Lagi sikit lah. Macam tu. Nah, tak ada masalah. Apa hukum mandulkan binatang seperti kucing? Kucing jantan bila kita mandu, kesan dia tak kencing merata sebab dia tak gatal. Bila dimandulkan dia tidak ada nafsu, tu dia tak gatal lah. Bila tak gatal dia tak cerek. Dia kencing macam biasa, tempat dia duduk kencing lah, kita bagi pasir kat dia. Tak lain dia tak akan buang. Dia tak akan macam kucing jantan biasa-biasa tu. Tapi dia ni cerek. Tu nak tengok. Jahat orang tu. Dia jangan pukul dia. Dia kucing. Tuan-tuan terima muslimat yang dirahmati. Jadi kalau kita mandulkan dia tak gatal, dia tak akan kencing merata. Hak jantan. Hak betina dia tidak akan mengandung dan sama juga dia tak akan pi rata. Dia tak akan pi, dia duduk rumah kita. Kalau kita tak mandulkan dia pertama dia boleh mengandung, yang kedua bila dia rasa nak mengawal, dia pi rata. Kadang tu dia tak balik. Nah, jadi hukum dia boleh. Syarat dia sebelum dia akil balik. Akil balik umur apa je? Pergi tanya doktor. Doktor kata 9 bulan, 6 bulan ke atas. Dia bukan semua. Kita kena catat umur dia. Kalau kita bela dia budak kecil lah. Kalau kita jumpa tu boleh agak-agak dengan tubuh dia tahu umur dia berapa bulan. Nah, 6 bulan ke atas boleh mandu jantan ataupun betina. Sebab dia belum ada nafsu. Bila dia ada nafsu dah, hak umur tua nafsu dah, kita pergi mandu, tak boleh. Hukum dia haram. Nah, binatang sebab dia tak boleh makan. Binatang hak boleh makan tak apa. Tapi hak elok juga mandukan sebelum dia ada nafsu lah. Nah, macam kambing, lembu dikasih, dimandulkan. Sebelum dia ada nafsu, jadi dia akan tubuh dia membesar. Sebab dia tak peduli kepada betina. Binatang bila tak peduli betina dia gemuk ah. Kalau peduli, Jadi boleh syarat dia sebelum dia ada nafsu lah. Okey, terakhir sekali. Hukum tentang perempuan haid membaca Quran. Nah, jumhur ulama tak boleh, hukum dia haram. Baca menggunakan lidah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bunyi suara lidah ni. Ataupun bunyi slow-slow tapi lidah dia bergerak. Nah, maka hukum dia haram. Kalau baca dalam hati tak apa. Baca dalam hati ni lalu dalam hati tengok Quran tak dosa, jangan pegang lah. Tengok lalu baca dalam hati boleh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan menggerakkan lidah lalu ke hati tak apa. Kecuali perempuan yang memang dia mengaji ma'had tahfiz. Ma'had tahfiz tak apa lagi sebab dia tidak ada peperiksaan apa-apa, dia boleh tangguhkan sampai dia habis lah. Macam budak-budak yang ada dia punya macam pergi Mesir contoh. Di Mesir kena hafal tahun pertama 2 juzuk contoh. Dia kena habiskan 2 juzuk. Tapi kalau dia duk period jadi dia lambat habis, nanti dia tak lulus Quran, maka diharuskan masa tu dia untuk menghafaz boleh. Baca untuk tilawah biasa-biasa tak boleh. Mana dia boleh hafal ulang tu saja. Ayat dia hafal saja. Ayat lain tak boleh. Nah, dia ada darurah. Ini yang pegang pada pendapat mazhab Maliki. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak boleh kecuali ayat-ayat yang sudah jadi wirid. Ayat-ayat yang sudah jadi wirid artinya yang kita sudah jadikan doa. Contoh kita nak start kereta. Nah, kita baca doa dia. Cuba baca doa start kereta. Jangan keren. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dia ada beberapa doa di antaranya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha boleh. Kalau dia sudah biasa baca ayat tu, dia dah jadi doa. Maka walaupun dia ada haid, dia bila nak start kita, dia boleh baca sebab dia sudah jadi wirid dia dah. Nah, tuan-tuan muslimat. Bila orang mati kita inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran tu. Tapi kita dah biasa orang mati baca itu, mati macam tu. Maka bila walaupun dia haid, bila dia dengar berita kematian, dia boleh kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un sebab dia sudah biasa macam tu. Nah, yang tu boleh. Hak lain-lain tak boleh ya. Jumhur ulama. Baik, sebagaimana kita tahu perempuan haid tak boleh sentuh dan baca Quran macam tu. Soalan saya adalah bagaimana kalau perempuan itu baca Quran dari handphone? Adakah dibolehkan atau tidak? Baca Quran daripada apa pun boleh, daripada Quran boleh, daripada handphone boleh, daripada surat khabar boleh kalau ada lah, tapi tak ada lah surat khabar Quran. Takut orang melempar kata nak jaga kemuliaan. Surat khabar ditulis firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dia tak tulis Arab, dia tulis maksud sahaja. Itu tak apa. Itu bukan Quran, itu terjemahan. Baik, tak ada masalah. Tapi hukum dia sama ya. Sama ada handphone atau Quran. Kalau dia haid, nifas memang tak boleh, ataupun berjunub memang tak boleh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan. Saya jawab 3, ada lagi itu minta maaf lah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.